akan membawakan perjalanan PRU14 Parlimen Gombak untuk Malaysia Memilih Sinar Awani. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bertemu sekali lagi bersama saya Nazul Kahar dalam analisis Awani Malaysia Memilih. Malam ini, malam Ahad, ramai mungkin berada di rumah, tetapi isu politik terus hangat diperkatakan kerana kita sudah memasuki minggu kedua selepas pembubaran Parlimen pada minggu lalu. Jadi pastinya menuju kepada hari penamaan calon pada 29 hari bulan 4 ini, pastinya dalam masa yang berbaki seminggu dua ini, nama-nama calon yang akan ditampilkan oleh setiap parti sudah mula diumumkan satu persatu walaupun tidak secara keseluruhannya. Tetapi apa yang penting kami di Esrawani dalam liputan menyeluruh Malaysia Memilih Sinar Awani ini, kami akan memberikan liputan, laporan dan juga analisis komprehensif untuk anda menilai, untuk anda melihat bagaimana anda membuat pilihan pada hari mengundi pada 9 hari bulan Mei nanti. Jadi pada malam ini kami memberikan fokus lebih terperinci selepas kita berbincang agak kata pun perkara-perkara yang mendasari pilihan raya umum ke-14 ini sepanjang 10 hari lalu, tetapi bermula pada malam ini kita akan melihat secara terperinci isu kawasan dan juga pertarungan di luar sana ataupun di kawasan Parlimen ataupun DUN. Bagaimana kita akan melihat corak pemilihan, sentimen pengundi dan juga cara parti politik ingin menggapai ataupun menjejaki pengundi-pengundi yang akan mengundi mereka pada 9 Mei nanti. Jadi pada malam ini kami memfokuskan isu berkaitan dengan kawasan Parlimen yang majoritinya luar bandar dan juga kawasan Felda. Kerana inilah kawasan yang terbesar yang memberikan kekuatan kepada parti yang akan berada di Putrajaya. Kerana mengikut statistiknya pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu, 74 sit di keseluruhan 222 kawasan Parlimen adalah kursi luar bandar. Manakala 40 seats ataupun 40 kursi merupakan kursi bandar dan juga semi bandar ataupun separuh bandar. Jadi keseluruhannya lebih kurang 120 kawasan ini merupakan kawasan dominasi luar bandar dan juga separuh bandar yang perlu dimenangi oleh mereka yang berhajat untuk ke Putrajaya. Kerana 82% kawasan ini pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu dimenangi oleh UMNO, Barisan Nasional dan juga 3 daripada kursi tersebut merupakan sumbangan MCA. Jadi perkara ini perlu untuk kita lihat secara terperinci kerana ada mengatakan bahawa inilah pertembungan yang paling sengit yang akan disaksikan pada pilihan raya umum ke-14 kerana kawasan bandar dan juga semi ataupun separuh bandar ataupun kawasan bercampur sudah boleh dikatakan tepu untuk pasukan pembangkang ataupun oposisi berikutan pada keputusan pada pilihan raya umum ke-12 dan juga ke-13. Jadi mereka melihat kawasan luar bandar dan juga kawasan Felda ini, mereka perlu sekurang-kurangnya swing 10 hingga 15% untuk memastikan mereka dapat ke Putrajaya. Jadi untuk perbincangan kita pada malam ini, saya tampilkan dua tamu yang tidak asing bersama kami pada malam ini, iaitu di sebelah kiri saya Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid, pengarah UMCDL dan juga seorang penganalisis politik, dan di hujung sana Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis pilihan raya dari Universiti Malaya juga. Dan di talian nanti kita akan bersama 3 rakan kami yang sudah bersedia untuk memberikan liputan mereka kerana mereka bertungkus lumus di luar sana untuk memberikan laporan terkini tentang bagaimana Malaysia memilih. Saudara kami Ashraf Hasnan yang akan berada di Ipoh, saudara Israr Khalid rakan kami di Melaka dan juga saudara Ihlal Azmi wartawan Esrawani yang kini berada di Langkawi. Jadi akan memberikan liputan terkini bagaimana Langkawi kata pun bersuara pada malam ini. Jadi mungkin sebelum kita melihat isu secara lebih besar, rakan saya AK Syafizan Johari ada perincan tentang kursi Langkawi. Kursi Langkawi ini kadang kalau kita lihat secara terperincinya merupakan 91% merupakan kawasan Melayu dan dimenangi oleh
BN UMNO pada Pelaraya Umum ke-13 yang lalu dan juga selama ini juga dimenangi oleh BN. Jadi mungkin perincian kenapa kita pilih Langkawi pada malam ini, IK? Okey, hari ini kita pilih Langkawi ya. Kerana pertama, Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang berada di Langkawi sekarang. Jadi kita nak cerap apa sebenarnya yang dibincangkan oleh orang-orang Langkawi ini. Dan mari kita lihat ya, antara isu-isu utama yang dibincangkan melibatkan orang-orang Langkawi ialah keyword-keywordnya ialah masih lagi berkaitan dengan agama Islam, masih lagi berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitan dengan kehidupan seharian ya, tidak begitu politik. Tapi kalau kita masuk lagi ke bawah ini, sudah banyak isu-isu politik yang menjadi keyword ataupun yang menjadi perbualan orang-orang di Langkawi, penduduk-penduduk di Langkawi, khususnya di media sosial Facebook sama ada page ataupun sama ada kumpulan ataupun Facebook groups yang tapi dalam kes ini adalah Facebook group public lah. Tak ada data-data tersembunyi yang kami ambil. Semua ni public. Okey. Dan kalau kita tengok pula ya, areas of concern. Di kebanyakan tempat ya Haji, di kebanyakan tempat yang kita buat cerapan, yang saya sendiri buat cerapan, isu-isu yang lebih menjadi kebimbangan masyarakat di suatu kawasan itu, kawasan Parlimen terutamanya, adalah isu-isu berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan agama. Isu politik belum lagi menjadi dominan. Belum lagi menjadi antara isu tumpuan yang paling besar. Tapi di Langkawi, malam ini agak berbeza. Ini adalah cerapan selama 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu. Dan cerapan ini menunjukkan bahawa isu politik paling dominan dalam kalangan perbualan penduduk-penduduk ataupun orang-orang Langkawi di social media. Dan banyak keyword-keywordnya ialah di sini antara individu-individu yang sering dimention ataupun disebut di sini ialah antaranya tentu sekali Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, tapi begitupun corak ini adalah sama ya, kerana kedua-dua ini adalah pemimpin di kedua-dua blok. Datuk Seri Najib Tun Razak pemimpin di Barisan Nasional, sementara Pakatan Harapan dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya masih lagi belum nampak ya sebarang trend ataupun corak yang menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad ini bakal ataupun corak yang begitu berkait rapat ya, antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Langkawi. Begitupun banyaklah cakap-cakap politik yang melibatkan kepribadian Tun Dr. Mahathir Mohamad disebutkan di dalam cerapan ini. Masa ini yang kalau saya boleh tengoklah secara dasarnya Haji. Ya, terima kasih AK. Itu memberikan kata dasar bagaimana kita lihat perbincangan kami pada malam ini. Mungkin Prof. Dr. Hamidin, Langkawi sebagai sampel kita pada malam ini, kerana kita akan terus bersama rakan saya Hilal Azmi sebentar saja lagi untuk mendapatkan perincian apakah yang berlaku di Langkawi pada malam ini. Tetapi apabila kita bercerita kawasan luar bandar dan juga kawasan majoriti Melayu, saya rasa Langkawi antara satu kataupun seats yang perlu kita lihat secara lebih dekat, kerana ia memberikan satu indikator bagaimana kawasan yang mempunyai majoriti Melayu yang besar, walaupun berada di kawasan bandar ataupun luar bandar ataupun separuh bandar, mereka ada ataupun kiblat politik mereka yang begitu tradisional dan begitu konservatif. Kalau kita boleh imbas sejak 1999, kawasan-kawasan ini mungkin sukar sekali ataupun ditembus oleh cara politik yang berbeza daripada mereka rasakan sejak ataupun kita merdeka ataupun pilihan raya yang pertama lagi. Jadi bagaimana kita membaca sebenarnya secara umumnya kawasan-kawasan yang mendasari ataupun didominasi oleh kawasan Melayu dan juga kawasan luar bandar dan juga kawasan Felda. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Haji. Saya rasa dalam kita menganalisa pilihan raya pada kali ini, persoalan yang ditonjolkan pada malam ini sangat menarik. Pertama, kita melihat dalam pelbagai segi. Segi yang pertama, kita melihat dalam konteks kedudukan kursi-kursi yang mempengaruhi sesiapa saja yang ingin menguasai Putrajaya. Bermaksud kita melihat apakah indikator yang menunjukkan kursi-kursi ini menjadi penting. Dan indikator yang pertama yang kita lihat ialah kita hendak melihat kawasan luar bandar. Dan ini menunjukkan hampir separuh di kawasan Pantai Barat ini, hampir separuh 120-nya itu adalah yang kita definisikan sebagai kawasan luar bandar. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, kita melihat daripada separuh ini 82% itu mempunyai satu elemen yang sangat penting, iaitu dominasi kumpulan satu etnik, Melayu sebagai
komposisi utama pengundi di sebuah kawasan itu. Ini dua perkara pertama yang menjadikan sesiapa sahaja atau mana-mana parti politik yang bersaing dalam pilihan raya ini tidak boleh menafikan kepentingan. Pertama, kepentingan kawasan di luar bandar dari segi geografinya. Keduanya, kepentingan orang Melayu sebagai majoriti pengundi di kawasan yang boleh mempengaruhi bagaimana mereka hendak menguasai Putrajaya. Itu saya rasa persoalan utama. Jadi dalam kita melihat ini, bagaimana persoalannya ialah contestation berlaku di kawasan ini. Bermaksud bukan tidak berlaku di kawasan lain, tapi kita melihat seolah di kawasan lain buat ketika ini, kita melihat persaingan itu sudah jelas. Tetapi kawasan yang hendak dimenangi, yang saya rasa hampir 3 bulan ke 4 bulan ini, kita melihat bagaimana hot area, kawasan-kawasan yang panas ini, kita boleh lihat di kawasan yang sebelum ini tidak dijadikan sangat tumpuan dalam penganalisan politik. Kerana sejarah menunjukkan bahawa setengah kawasan ini dominan sebuah parti itu sangat jelas. Begitu jelas. Okey, dan malahan jika berlaku persaingannya juga di antara lebih kepada parti yang mewakili sebuah etnik itu. Contohnya kita melihat persaingan di antara PAS dan UMNO yang masih lagi mewakili golongan Melayu, orang Melayu. Jadi kita melihat kontestasi itu. Sedangkan dalam PRU kali ini, daripada 2 parti ini kita sudah melihat kepada 4. Maknanya kita melihat kepada Barisan Nasional, kita melihat kepada PAS, PBM dan juga Amanah. Dan apabila gabungan Amanah, PBM, DAP membentuk Pakatan Harapan, kita melihat dia pecah kepada 3 sekarang. Tetapi dalam persoalan itu kita hendak melihat apakah yang dominan. Dan ini saya melihat pada masa yang sama dalam kita menganalisa kawasan bandar dan luar bandar, saya rasa salah satu perkara yang harus kita ambil kira ialah sejauh mana definisi kita untuk melihat kawasan ini sebagai kawasan bandar dan luar bandar itu masih lagi sama jika kita hendak menganalisa berbanding dengan 2013. Okey, cantik sangat membuka pembincangan kita yang lebih luas kerana ini penting kerana ciri-ciri luar bandar itu agak konservatif kalau kita merujuk kepada aspek geografi dan juga demografinya. Tetapi adakah ciri-ciri itu akan terus kekal apabila kita melihat rencamnya pola pengundian sejak pilihan raya umum ke-12 dan juga ke-13, tetapi ia masih menjadi satu kawasan simpanan tetap untuk parti pemerintah kerana ada elemen-elemen yang sukar untuk kita nafikan pelibatan secara terus kerajaan yang memerintah dan juga ruang dan juga manfaat yang diberikan kepada kelompok ini. Jadi mungkin Dr. Awang akan respon tentang itu. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Dr. Awang dan juga Dr. Hamidin. Mungkin Dr. Awang, ciri-ciri kawasan luar bandar yang perlu kita fahami dengan lebih dekat kerana kita kena tahu ia ada kataupun elemen tradisionalnya, ada elemen begitu kebergantungan kepada pemerintah ataupun kerajaan ataupun agensi, ada struktur hierarki masyarakat yang sudah sinonim. Jadi segala keputusan mereka juga bergantung pada informasi yang mereka dapat daripada ketua kampungnya, Tok Sidang, JKK, Tok Imam, orang kata pun Tok Bilal dan juga orang kata pun persekitaran mereka. Jadi itu sekian lama dijadikan orang kata pun sinonim bagaimana kita membaca pemikiran ataupun pola politik kawasan di luar bandar dan juga terutamanya di kawasan Felda dan juga kawasan kampung. Terima kasih Haji. Apa yang Haji perkatakan tadi, ini kita dapat melihat, saya melihat dari segi sosio budaya Melayu itu sendiri. Dan yang ini kita kena lihat macam mana kita nak memahami sesebuah masyarakat. Misalnya, kalau kita nak memahami masyarakat Melayu, kita boleh lihat daripada perspektif. Perspektif antara lainnya adalah perspektif fungsional, teori fungsional. Bagaimana sesuatu masyarakat itu mempunyai fungsi. Dan kalau berdasarkan teori fungsional ini, ia upama seperti anggota badan. Setiap kaki mempunyai peranan, telinga ada peranan, tangan ada peranan,
seluruh anggota kita mempunyai peranan dan setiap peranan itu saling lengkap dan melengkapi antara satu sama lain. Dan jika satu peranan itu tidak mempunyai peranan lagi, maka sesuatu masyarakat itu pincang. Namun dari segi pemahaman functional teori ini, ia dapat dilihat sekiranya sesuatu fungsi itu dalam unit itu hilang, maka struktur dia masih kekal. Sekiranya satu pemimpin dalam sebuah kampung itu telah keluar dari parti, tetapi struktur itu masih kesan. Jawatan misalnya ketua pemuda akan diambil oleh yang lain. Jadi kesinambungan inilah, functional ini yang membawa kepada keseimbangan dalam masyarakat. Maknanya sesuatu parti itu agak sukar untuk berubah sekiranya tidak ada apa-apa impak yang sangat besar menimpa satu masyarakat tersebut. Kalau setakat satu fungsi saja terjejas, maknanya ia boleh diganti dengan lebih baik. Tapi kalau keseluruhan fungsi itu terjejas, maka masyarakat kampung akan mencari alternatif. Okey, Dr. Hamid nak tambah sikit. Terima kasih. Saya nak tambah dalam konteks melihat kepada pola pemikiran politik orang Melayu. Saya suka untuk melihat dari dua sudut. Sudut pertama, kita melihat dalam konteks value, dalam konteks nilai. Nilai bagaimana hubungan di antara pemimpin dan yang dipimpin dalam konteks masyarakat Melayu. Selalunya penghormatan itu tinggi. Ya. Dan nilai itu disokong pula dengan konsep struktural dalam konteks masyarakat Melayu, di mana strukturnya leaders itu datang dan mempunyai strukturnya tertentu dalam masyarakat. Terutamanya dalam masyarakat bandar, di mana hubungan di antara pemimpin dan dipimpin itu boleh dikatakan boleh sekali bersifat secara langsung dan juga tidak langsung. Tetapi kalau kita lihat di kawasan kampung itu, di mana pemimpin itu berada di sekeliling, dan struktur itu, kalau kita lihat dalam konteks di Malaysia ini, bagaimana pemimpin itu dilihat berada di sekeliling. Malahan kebanyakan aktiviti politik itu selalunya akan datang berselindung di sebalik dalam aktiviti masyarakat dijalankan. Kalau kita mengatakan bahawa bagaimana konsep ketua kampung, Tok Empat, pengulu dan sebagainya memainkan peranan sebagai ejen-ejen politik yang akan memastikan bahawa kepentingan masyarakat terpelihara. Itu yang pertama. Tetapi adakah ia tidak berubah sama sekali? Saya rasa dia berubah. Bahasa dalam perbincangan, perbualan itu berubah. Tetapi yang kita masukkan tadi, bagaimana struktur-struktur ini. Contohnya, bagaimana sebuah parti itu hendak menjalankan sesuatu aktiviti program, bukan sahaja melalui aktiviti parti, tetapi melalui aktiviti agensi, pertubuhan dan sebagainya yang boleh memainkan peranan. Pertubuhan peladang yang bercakap masih lagi tentang perkara-perkara tentang masyarakat, tetapi mempunyai agenda-agenda politiknya. Adakah itu jelas menunjukkan bahawa kerajaan yang mempunyai kuasa mempunyai kelebihan kerana semuanya orang kata pun struktur itu kita merujukkan adalah lantikan politik. Saya setuju, sebab pertama kita lihat secara struktur. Struktur ni kita boleh lihat satu struktural, satu strukturalisme. Struktural ini dari segi cabang-cabang dia, hierarki seorang ketua, hierarki seorang anak buah, hierarki sebagai ketua cawangan. Kalau kita lihat hierarki ketua bahagian, ada wanitanya, ada Sisuhah Agungnya. Hierarki ini sukar untuk ditembusi, kecuali seluruh bahagian itu lumpuh misalnya. Itu dari segi struktural. Tapi dari segi strukturalisme ialah merujuk daripada keseluruhan struktur-struktur atau unit-unit itu tersebut, ia menggambarkan pemikiran yang terkandung dalam bahagian itu sendiri. Dan pemikiran itulah yang menjadi hegemoni kepada masyarakat di kampung. Bahawa pertama, konsep taat kepada ketua, tidak boleh melawan ketua, ketua kita lebih tahu daripada kita. Ya, yang ini berakar umum dalam masyarakat selagi perubahan dari segi budaya itu tidak berlaku. Yang ini nanti saya akan kait bagaimana dengan ekologi dan budaya itu mengaruhi sosio budaya. Okey, kita nak dapatkan laporan di lapangan rakan saya Ashraf Hasnan yang kini berada di Ipoh, tetapi memberi fokus pada malam ini Parlimen Parit Bunta. Parit Bunta ini merupakan kawasan di utara Semenanjung ataupun di utara Perak yang begitu hampir dengan Pulau Pinang. Mungkin kiblat mereka berbeza dengan kataupun di kawasan Lembah Kinta ataupun di kawasan selatan Perak itu. Kerana pada Pilihan Raya Umum ke-13
kawasan ini merupakan 68% majoritinya Melayu dan dimenangi oleh PAS sejak 2 penggal lalu, itu pada 2008 dan 2013. Tetapi untuk 2018 ini, apakah ataupun prediksi dan juga bagaimana kita membaca penduduk di kawasan Parit Bunta ini, Ashraf? Haji Nazri, kalau kita nak melihat secara keseluruhan, macam tadi saya juga turun padang ke Parit Bunta sendiri untuk melihat dari segi sentimennya, dari segi dan juga pengumuman calon. Di mana kalau kita nak kalau boleh saya ceritakan dahulu secara latar belakangnya Parlimen Parit Bunta ini, lebih kurang ada dalam 53,000 pengundi berdaftar, pemilih berdaftar, di mana 37,000 ataupun 69 hampir 70%-nya merupakan pengundi Melayu Bumiputra, 13,900 adalah pengundi Cina dan juga lain-lain tu merupakan kaum India dan juga kaum-kaum yang lain. Di 32 PDM, 17 di Don Kuala Kurau dan juga 15 di Titi Serong. Kalau kita nak melihat secara keseluruhannya, apabila Haji Nazri sebutkan tadi ianya berada di sempadan Pulau Pinang dan juga Kedah, membezakan hanya dengan Sungai Krian itu, impak ataupun apa yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada masyarakat di Parit Bunta ini, yang hanya membezakan mereka adalah persimpangan sebuah lampu isyarat simpang 4 sahaja. Itu yang membezakan Pulau Pinang dan juga Perak di sebelah Parit Bunta ini. Jadi, bagaimana kita nak melihat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa yang merupakan calon sebelum ini merupakan PAS setelah pun 2 penggal memenangi kerusi tersebut, anak kepada Allahyarham Yusof Rawa yang merupakan Mursyidul Am PAS yang dan kemudian pada ketika ini bertanding atas tiket amanah. Kalau kita nak melihat akan berlaku 3 penjuru di Parit Bunta ini, sentimen pemikiran pengundi di Parit Bunta ini, kita ingin lihat bagaimana mereka ini sebenarnya menggambarkan pola pengundian kaum Melayu di kerusi Melayu, kerana hampir 70% mereka adalah pengundi Melayu. Bagaimana impak ataupun tempiasnya pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri Pulau Pinang yang sedikit sebanyak dirasai oleh penduduk Parit Bunta ini akan memberi impak pada pengundian ataupun pada 9 Mei nanti, Haji Nazri. Dan kemudian kalau kita nak melihat juga di Parit Bunta, bagaimana pengaruh ataupun apa yang dibawa oleh Datuk Dr. Mujahid ini, yang kini bertanding atas tiket Pakatan Harapan, berada di dalam amanah, bagaimana beliau membawa pemikiran ataupun poket pengundi-pengundi yang selama ini berada di dalam poket beliau selama 10 tahun yang lalu untuk kembali bersama dengannya dalam amanah, Haji Nazri. Ya, itu menarik. Saya ingin susulan saya pada Ashraf. Bagaimana ataupun kerana kita tahu apabila kawasan ini majoriti dominasi Melayu, biasanya contestation adalah antara UMNO dan juga PAS. Tetapi pada Pilihan Raya Umum ke-14 dan 2018 ini, apabila jika itu kita akan lihat secara realiti di bawah, apabila PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, pastinya akan berlaku 3 penjuru di situ. Jadi bagaimana Ashraf melihat base ataupun tapak PAS di kawasan Parit Bunta? Kerana kita tahu sinonim kawasan Parit Bunta ini dengan masyarakat yang begitu cintakan agama, banyak sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah ataupun seperti sekolah pondok di Kelantan itu, dan menyebabkan kawasan ini terkenal. Setiap kali Pilihan Raya, ia akan menjadi tumpuan terutamanya untuk mereka melihat prestasi PAS. Tetapi apabila Dr. Mujahid keluar daripada PAS dan membawa dengan tiket baru PAN ataupun Amanah di bawah payung Pakatan Harapan, adakah base ataupun support ataupun tapak PAS itu masih kukuh akan memberikan impak kepada keputusan pada 9 hari bulan Mei nanti? Haji Nazir, saya ada berjumpa beberapa orang penduduk di Parit Bunta. Rata-rata antara mereka ini merupakan grassroots ataupun pendukung tegar akar umbi Parti Islam Malaysia PAS. Namun pada ketika ini mereka juga melihat bagaimana dari segi pemikiran dan juga kepimpinan yang dibawa oleh Dr. Mujahid selaku boleh dikatakan sebagai orang tempatan di situ, dengan pemikiran yang dibawa olehnya. Dan juga ada yang menyatakan bahawa
pada ketika PRU sebelum ini, iaitu PRU ke-12 dan juga PRU ke-13, pada ketika itu Allahyarham Nik Aziz masih lagi mendukung PAS, dan juga pada ketika ini adalah presidennya adalah Datuk Seri Hadi Awang, dan itu sedikit sebanyak pemimpin ataupun ketua kepada sesebuah parti itu sebenarnya memberi impak yang cukup besar, terutama kepada mereka yang berada di luar bandar, untuk dari segi pemikiran dan juga penentuan adakah mereka ini akan memangkah parti ataupun calon yang diletakkan di situ. Bagaimana arah tuju sesebuah parti yang akan dipangkah oleh mereka itu, apa langkah seterusnya, pembangunan mereka, hidup mereka, periuk nasib mereka sendiri, dan juga itu antara perkara-perkara yang dipikirkan oleh masyarakat-masyarakat di luar bandar, di Parit Bunta ini, di mana mereka dapat melihat perubahan-perubahan itu berlaku di Pulau Pinang. Itu realiti yang dikatakan oleh penduduk-penduduk di situ. Jadi tempiasnya itu dirasai oleh mereka, dan mereka lihat apakah ataupun siapakah sebenarnya dan siapakah mereka yang mentadbir Pulau Pinang, dan bagaimanakah corak kehidupan ataupun corak yang ingin mereka bentuk di Parit Bunta dan juga secara keseluruhannya di utara dan juga di seluruh negeri Perak itu sedikit sebanyak memberi impak kepada pola pengundian yang mungkin saya rasakan sendiri agak menarik untuk kita menganalisis. Mungkin Dr. Midin dan juga Dr. Awang nanti mungkin boleh kita membuat kajian terperinci di Parit Bunta ini, sebab bagi saya memang agak menarik untuk kita lihat sentimen di sebelah utara di Pulau Pinang itu, pentadbirannya memberi impak secara keseluruhan di Parit Bunta, Haji Nazri. Jadi Ashraf, substance antara logo, antara personality dan juga isu juga nampaknya begitu kritikal untuk kita menilai bagaimana sentimen pengundi, bagaimana mereka memilih nanti, ya? Betul, Haji Nazri. Okey, itu semua memainkan peranan yang penting untuk Parit Bunta ini, Haji. Menarik. Saya rasa itu orang kata pun literasi politik yang secara semula jadi dan juga secara naturalnya berlaku di Parit Bunta. Terima kasih, Haji. Saya rasa ini bukan sahaja sesuatu yang berlaku secara berasingan di Parit Bunta. Ia berlaku boleh dikatakan hampir seluruh kawasan. Pertama, itu yang di akhir tadi saya cuba katakan sejauh mana definisi kawasan luar bandar itu masih lagi boleh diguna pakai dengan peredaran masa, dengan ketepatan teknologi yang berlaku pada hari ini. Di mana saya selalu mengatakan secara ugurawan, iaitu masyarakat hari ini lebih dikatakan sebagai bukan saja masyarakat kalau dulu pepatah Melayu mengatakan masyarakat di bawah tempurung, tak nampak apa yang berlaku, tapi sekarang ni masyarakat ialah masyarakat di bawah kaca. Maknanya masyarakat boleh melihat segala perubahan itu berlaku di depan mata mereka, seperti yang dikatakan oleh Ashraf tadi. Ada avatar. Jadi kita mengatakan bahawa dia berlaku di Parit Bunta, tapi dia boleh melihat, dia boleh mengikuti perubahan yang berlaku di sebelah. Dan ini akan mempengaruhi. Dan saya nak sambung dengan apa yang Dr. Awang kata. Inilah konteks kita mengatakan bagaimana struktural dan strukturalism itu hendak berjalan beriringan. Contohnya dalam konteks masyarakat luar bandar. Tetapi pada masa yang sama bagaimana dibendung oleh strukturnya, realitinya, tapi pada masa sama pemikiran mereka sudah jauh berubah dengan kemudahan teknologi, dengan perubahan arus yang berlaku. Contoh kita ambil, kita selalu gunakan, contoh bagaimana kita hendak bercakap seorang yang berada di luar bandar tapi boleh mengikuti perkembangan perdebatan arus perdana politik melalui WhatsApp saja. Itu saya rasa cabaran yang harus kita lihat. Jadi ini yang akan menjadikan definisi kepada bandar dan luar bandar itu menjadi sangat, saya rasa, fluid. Keduanya, kita bercakap tentang pengundian begitu juga. Malahan ramai yang mengundi luar bandar ini kebanyakannya adalah mereka yang migrate, bekerja di kawasan bandar, yang membawa idea, membawa pandangan, membawa ekologi yang berbeza berbanding mereka berada di luar bandar. Okey, mungkin okey, Dr. Awang, kita rehat dahulu. Kita bincang perkara ini kerana ini penting, kerana apabila kita bercerita tentang luar bandar, pastinya kebergantungan mereka kepada parti pemerintah ataupun agensi-agensi kerajaan ataupun mereka yang memberikan bantuan itu begitu pun signifikan, agak dominan. Kerana mereka kalau di kawasan Felda itu pastinya kawasan mereka dijaga oleh ketua Feldanya ataupun ketua bloknya. Ketua blok itu akan diselia oleh pegawai, seorang pegawai daripada pegawai Felda. Jadi pegawai Felda itu akan pastinya akan melaksanakan arahan-arahan daripada pihak atasan Felda. Jadi semuanya ini begitu berkait rapat.
bagaimana kita melihat orang kata pun susur galur, orang kata pun cara orang kata pun mereka berinteraksi dengan masyarakat saban hari dan mereka mendapatkan bantuan secara terus daripada setiap polisi, setiap program, setiap dasar yang diterjemahkan ataupun dilaksanakan kepada mereka. Kita rehat yang seterusnya, jumpa lagi selepas. Hampir separuh daripada kursi luar bandar yang kita bincang kepada malam ini adalah milik Felda. Lebih kurang 46 kursi parlimen di kawasan-kawasan ada tanah-tanah rancangan Felda. Kalau kita imbas sejak 1956, kawasan ini diilhamkan oleh Perdana Menteri kita untuk mengangkat orang kata pun martabat kehidupan lebih baik masyarakat luar bandar, terutamanya mereka-mereka yang begitu kemiskinan yang agak orang kata pun kronik ataupun kemiskinan tegar, mereka dipindahkan ataupun dibawa ke kawasan-kawasan rancangan ini dengan dianugerahkan sebilangan tanah dan dari situ mereka dapat mengusahakan ataupun tanaman-tanaman komersial dan akhirnya menambah pendapatan mereka dan mengubah nasib keluarga mereka menjadi yang lebih baik. Dan sejak itu kawasan ini sekitar 300 kawasan rancangan Felda ini terus menjadi simpanan tetap untuk UMNO Barisan Nasional, tetapi begitu sukar untuk ditembusi walaupun dikatakan PAS boleh menyaingi sikit sebanyak kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ini di kawasan Felda, tetapi apa pun keputusan setiap kali pilihan raya, PAS yang dikatakan boleh menyaingi tidak dapat menembusi kawasan Felda ini kerana strukturnya begitu sistematik. Ada kawasannya diwakilkan ketua bloknya dan ketua blok ini akan diselir oleh seorang pegawai Felda dan pegawai Felda ini akan terus kepada pihak Felda negeri ataupun Felda persekutuan. Jadi sukar untuk kita melihat bagaimana untuk menerobos penguasaan kerajaan dengan struktur masyarakat di kawasan Felda ini. Mungkin Dr. Awang melihat bagaimana kita membaca segala bentuk sistem masyarakat di kawasan Felda ini dan ada perbandingan juga dengan struktur masyarakat kawasan Melayu tradisional seperti kawasan kampung dan sebagainya. Okey, tadi kita lihat banyaknya faktor strukturalnya, kemudian faktor strukturalisme yang memberikan impak kepada masyarakat. Satu lagi, untuk memahami suatu sosok budaya itu, kita juga boleh lihat kepada perspektif, ada satu teori ini, rational choice theory, teori pemilihan secara rasional. Mengapa golongan Felda masih memilih parti pemerintah misalnya? Sudah pasti ada beberapa faktor dalam teori pemilihan rasional ini. Yang pertama, faktor ganjaran. Ganjaran yang mereka terima, bantuan yang terima, pilihan yang mereka ada, itulah yang mereka dapat. Ya. Jadi, mau tak mau, mereka telah diberikan bantuan. Misalnya baru ini, bantuan penanaman semula. Kemudian, estetis keluarga. Jadi, dari segi teori pemilihan rasional ini, jadi mengapa tidak mereka memilih? Ya. Sedangkan mereka menawarkan pilihan yang begitu, yang jelas, nampak di mata. Sedangkan yang parti lain barangkali belum jelas. Sebab mereka belum bentuk kerajaan misalnya. Dan teori ini kalau kita lihat sangat mencengkam dan macam mana pola perubahan itu sebenarnya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Dan kita tak boleh salahkan mereka sebab itu pilihan mereka ada. Mereka memilih dan itu yang terbaik untuk mereka. Dr. Midin, dengan struktur masyarakat yang semakin berubah, terutamanya di kalangan generasi kedua, generasi ketiga dan ada kawasan Felda, ada di kawasan bandar, misalnya di Selangor kan, di Hulu Selangor dan juga di kawasan tertentu di Selangor, saya rasa ada kawasan bandar dah. Begitu juga jarak semakin dekat dengan adanya kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan sebagainya. Saya rasa dari sudut informasi mereka juga terbuka, tetapi sekali lagi, choice berada di depan mata mereka. Haji, saya selalu mengatakan bahawa bila kita bercakap pasal demokrasi, kita bercakap tentang pilihan. Dan rationalist teori menunjukkan itu pilihan yang ada. Tapi kita harus melihat juga, dalam kita bercakap tentang pilihan, terutamanya kita bercakap pasal Felda, kita bercakap tentang bagaimana hambatan sekeliling itu juga mempengaruhi. Contoh, kalau kita mengambil dua sektor perkara penting yang mempengaruhi pengundi. Pola pengundi yang saya merasakan, kawasan pengundian Felda juga tidak berlakunya
pengasingan dalam konteks ini. Pertamanya kita melihat dalam konteks demografi. Persoalan tentang Felda hari ini, mengapa di Felda pertembungan itu lejang kesengit kali ini? Kerana penentuannya bukan lagi ditentukan oleh generasi pertama yang mempunyai rational choice-nya yang berbeza dengan generasi yang kedua. Maknanya pilihan bagi mereka itu berbeza. Apa yang dihidangkan, apa yang mereka boleh dapat daripada pihak kerajaan itu berbeza dengan generasi sebelumnya. Itu yang pertama, yang menjadikan cabaran bagi mana-mana parti politik untuk memahami kehendak kumpulan ini. Keduanya, kita bercakap tentang information technology. Kita bercakap tentang teknologi maklumat yang membolehkan bagaimana perubahan sekeliling, apa kita mengatakan tentang apa masalah, apa skandal yang berlaku yang sebelum ini tidak kita katakan sampai kesannya kepada orang Felda di bawah, dan mereka boleh mengikuti perdebatan itu, permasalahan itu dalam tempoh masa bukan saja yang cepat tapi lebih mendalam. Dan ini akan memberi kesan yang besar kepada mereka dalam mempengaruhi bentuk pola pemikiran pengundian mereka. Tapi itu juga hasil daripada pembangunan. Ya, sudah tentu. Di sini bila kita bercakap tentang bila kita cakap pasal development theory, kita bercakap tentang teori pembangunan, ialah kita mengatakan bahawa intended consequences dan unintended consequences itu akan berlaku dalam konteks yang seiring. Tak boleh menafikan. Saya rasa dalam konteks bagaimana sesebuah parti, bukan saya kata bunyinya negatif, bukan mengambil kesempatan, tetapi harus memahami terlebih dahulu arus perubahan ini akan menuju ke arah mana. Adakah parti terkebelakang tentang itu? Saya rasa dalam konteks ini kebanyakan parti selalunya akan melihat assume. Saya rasa bukan saja assume, tetapi bila suatu perkara itu berlaku mereka bertindak. Mengapa? Kerana parti juga bersifat struktural. Bermaknanya mereka akan bereaksi, mereka akan lambat berbanding dengan apa masyarakat di luar sana. Okey. Kita bersama rakan saya Isra Khalid yang kini berada di Melaka. Melaka juga tidak boleh dikategorikan sebagai kawasan selamat juga kerana ada beberapa ahli parlimen di Melaka, iaitu Parlimen Masjid Tanah, majoritinya kawasan luar bandar, 82% katakan pengundi Melayu yang dimenangi sekian lama oleh Barisan Nasional. Parlimen Alor Gajah misalnya, ada Felda di situ, kawasan yang memiliki pengundi Melayu sekitar 59% tetapi ditandingi oleh pemimpin MCA tetapi terus dimenangi oleh BN sebelum ini, dan juga Parlimen Jasena di kampung saya, sekitar 71% parlimen dihuni oleh pengundi Melayu, dan ada juga kawasan Felda di kawasan Jasin ini seperti Felda Bukit Senggih dan beberapa kawasan yang lain dan sebagainya. Mungkin Israr, bagaimana melihat perubahan masyarakat, perubahan generasi, kadang-kala ia meninggalkan terus bagaimana parti politik ataupun ahli politik melihat kerencaman pengundi pada ketika ini? Okey, kita tahu bahawa Melaka ni dia sama macam Negeri Sembilan juga yang menerima kesan pembangunan pesat di Kuala Lumpur, di mana tanyakan siapa yang anak-anak muda yang banyak guna Twitter dan media-media sosial ni, tetapi agak sendu, dan saya percaya bahawa ramainya anak muda yang berasal dari negeri Melaka dan juga negeri sini di negeri Melaka, mereka sudah keluar daripada menyambung ataupun melanjutkan pelajaran, dan mungkin kebanyakan mereka menetap di Kuala Lumpur dan mereka akan pulang ke kampung masing-masing pada hari pengundian nanti. Dan kalau kita tengok di Melaka sendiri pun, di Air Keroh antaranya, di mana pusat pentadbiran negeri, dan juga di Melaka Raya, di tengah bandaraya Melaka, dah macam KL. Dia punya kesesakan, dia punya jam tu macam KL. Dan itu antara isu yang berbangkit di Melaka, di mana telah dan mereka juga, walaupun seperti mana Haji cakap tadi, ada banyak kawasan Felda di sini. Saya juga ada keluarga menantu di Jasin, di Bukit Senggih, di mana mereka di sana sudah berasakan selesa, dan bagi saya hanya Barisan Nasional sahaja yang berdasarkan sejarahnya, rekodnya yang baik. Hanya mereka yang sampai ke kawasan itu dan memberikan apa yang diperlukan oleh masyarakat-masyarakat di tempat-tempat demikian. Mostly dekat kawasan-kawasan kampung dan juga Felda lah. Kita tengok contestation tidak sama seperti di kampung-kampung, di mana mereka dapat semua benda dan mereka juga mendapat semua informasi yang berlaku di seluruh Malaysia. Mana Haji Nazir, Dr. Hamidin dan Prof. Awang tadi, bahawa internet telah menghubungkan semua, walaupun berada di kampung, mereka literate dan mereka
mengikuti apa yang berlaku secara amnya di Malaysia. Ji. Ya, tetapi pada pemerhatian awal Israel di Melaka, adakah elemen jentera iaitu parti punya jentera dari sudut logistik mereka berada di lapangan kerana mereka sudah lama mentadbir negeri Melaka dan mereka mempunyai kekuatan semua itu, dan juga mereka boleh menawarkan dengan kata pun polisi, program dan sebagainya. Jadi mereka embedded dengan semua kekuatan-kekuatan ini berbanding oposisi ataupun lawan mereka, kerana oposisi mereka kalah dari semua faktor itu. Tetapi apabila literasi politik itu semakin besar, adakah mereka sekarang boleh membuat pilihan lain berbandingkan apa yang mereka dapat pada ketika ini ataupun generasi ibu bapa mereka dapat, dan mereka inginkan sesuatu yang lebih segar, sesuatu yang boleh menawarkan kelestarian dalam bagaimana mereka menilai kehidupan generasi akan datang. Israel. Okey, Ji. Bercakap pasal jentera tadi, tengah hari saya berronda sekitar Parlimen Hang Tuah Jaya yang melibatkan kawasan Pekalan Batu, Bukit Katil, Lai Keroh, Air Molek dan Melaka di Kota Melaka, dan memang dah berhari-hari saya di sini. Nampaknya yang banyak bendera yang dipacakkan adalah bendera Barisan Nasional, iaitu yang menjadi sandaran rakyat di Melaka sejak dahulu. Kalau berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh mana yang diumumkan oleh CM Idris Harun semasa pembentangan manifesto BN Melaka adalah dikira sebagai negeri yang paling sejahtera di Malaysia dalam laporan kesejahteraan keluarga Malaysia 2016 dengan skor 8.28 daripada skala maksimum 10, bermaksud bahawa segala yang dijanjikan mostly dikotakan oleh Barisan Nasional di Melaka. Tetapi pada hari ini apabila literasi politik ini semakin meluas dan seperti mana yang saya katakan tadi, anak-anak muda Melaka sudah berada di sekitar Malaysia, khusus di Kuala Lumpur, dan balik mengundi nanti, mereka inilah yang akan membawa gelombang. Di mana yang laporan yang saya laporkan pagi tadi, seorang anak muda yang duduk di Air Keroh, dia belajar di ITM Shah Alam, ada jurusan ijazah sarjana muda jurusan arkitek, tetapi sekarang dia masih lagi belum bekerja sebagai arkitek. Beberapa firm dia dah hantar resume tapi masih belum dapat panggilan, dan dia membuat kerja dalam bidang yang diminati, bidang seni, tentunya buat mural apa semua, dan dia melihat bahawa apabila dia juga merantau banyak tempat sebab ikut bapa dia bekerja sebagai seorang pegawai custom. Dalam laporan saya itu saya mengatakan, saya menyampaikan apa yang disuarakan oleh yang bernama Akib Jamal, bahawa dengan sistem sekarang yang dilihat sebagai, ya, memang kerajaan ingin membantu anak muda ketika ini, di mana mereka mahu suara mereka didengari dan mereka mahu terus dibantu supaya mereka dapat hidup dengan selesa dan meneruskan hidup dengan aman sebagai rakyat Malaysia. Tetapi dia melihat ini sebagai seakan seperti satu gula-gula yang akan melemahkan generasinya, di mana semua benda disuap dan akhirnya kita tidak dapat, generasi muda tidak dapat untuk berdiri dengan sendiri sekiranya tidak ada apa-apa yang dihulurkan kepada kita. Okey, terima kasih. Itu yang gelombang yang akan dibawa oleh anak-anak muda ke negeri Melaka dan juga negeri Sembilan pada pemerhatian saya. Terima kasih Israel. Terus memberikan pemerhatian, pemantauan bagaimana pola pengundian ataupun pola pemikiran pengundi di Melaka menjelang hari penamaan calon. Menarik kerana negeri Melaka ini saya rasa dia bukan hanya negeri bersejarah, tetapi negeri ataupun teknologi hijau yang maju. Tetapi dia banyak segi aspeknya perlu juga kita perincikan bagaimana Parlimen Bukit Katil satu ketika tidak mungkin jatuh pada pembangkang, jatuh pada pilihan raya umum ke-13. Jadi adakah itu akan bermula kawasan-kawasan lain juga. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas itu. Ya, kembali bersama saya Nazri Kahar dalam analisis Awani Malaysia Memilih. Kita berbicara tentang kursi luar bandar. Kalau kita boleh imbas sedikit, pada 2017 yang lalu, strategis DAP Lee Chin Tong ada mengatakan bahawa untuk mengubah lanskap politik negara untuk pilihan raya umum ke-14 ini, maka pengundi Melayu perlu didekati dan perlu digerakkan apa yang dikatakan sebagai tsunami Melayu. Dan dikatakan tsunami Melayu ini penting untuk memberikan efek domino kawasan Semenanjung ini. Biarpun mereka mencuba pada pilihan raya umum ke-13 itu, tetapi mereka gagal.
Tetapi dikatakan tsunami Melayu ini adalah peralihan yang signifikan. Walaupun mereka meletak nama tsunami itu, tetapi apabila penjelasan diberikan, hanya satu gerakan signifikan undi Melayu di kawasan majoriti Melayu itu yang didominasi oleh UMNO boleh diperolehi oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Jadi tsunami Melayu adakah ia akan berlaku pada pilihan raya umum ke-14 ini? Jadi dari pemerhatian Dr. Midin dan juga Dr. Awang tadi, apa yang dikatakan oleh Isra, antara kawasan yang masih tegar ialah di negeri Melaka ini, kecuali di Kota Melaka yang selalu katakan sukar ditembusi oleh Barisan Nasional. Tetapi kawasan lain susahlah, rasa pekat jugalah di Melaka ini. Tetapi dengan pola pemikiran politik yang lebih rencam, yang lebih katakan terbuka, terutamanya di kalangan generasi muda, Gen Y dan juga anak-anak muda mungkin yang pengundi pertama kali. Jadi bagaimana kita membaca seolah-olah katakan kubu-kubu yang sentiasa menjadi katakan kawasan selamat bagi UMNO Barisan Nasional yang majoriti Melayu ini, tetapi semakin kalau tidak katakan tsunami itu, saya rasa katakan hakisan itu sedikit sebanyak juga boleh kita akan lihat pada 9 hari bulan nanti. Okey, kalau kita lihat teori modernity itu, moden itu berlaku dan menyebabkan perubahan struktur sosialnya, ekonominya, politiknya, demografi. Bukit Kartel dulu memang ramai kawasan majoriti Melayu misalnya. Tapi apabila perumahan dibangun dengan tuntutan pembangunan, modernity, perumahan perbanyak, pemindahan pengundi pun lebih ramai, luar datang. Jadi apabila orang di luar datang, rasa kekitaan mereka untuk satu tempat itu sudah tidak ada. Mereka pengundi yang bermastautin di situ, mereka mendaftar di situ, dan ini menyebabkan perubahan pola pengundian. Ini satu impak yang jelas kepada Bukit Kartel. Kita tahu penyandang sebelum itu Tan Sri Ali Ustam sangat popular. Di mana saja popular. Mengapa tiba-tiba boleh kalah? Ini disebabkan oleh perubahan struktur demografi, struktur perumahan yang dibangunkan. Akhirnya pembangunan itu telah memberikan implikasi kepada parti pemerintah itu sendiri. Dari kajian Dr. Awang dan rakan-rakan penyelidik Isim Melaya, profil kawasan-kawasan seperti Bukit Kartel itu semakin meningkat ataupun bagaimana? Yang kita boleh akan lihat ataupun shift tu pada pilihan raya akan datang. Shift itu memang ada. Lonjakan peningkatan pengundi terutama dari parti sebelah untuk masuk ke seberang itu ada. Tapi pada masa sama ada beberapa isu lain yang berlega. Misalnya isu persebadan semula, kita lihat apabila perpindahan pengundi Melayu itu ke satu tempat itu, ia boleh mengimbangkan. Tetapi hal ini juga bukannya satu jaminan sebab undi kita tidak boleh mengubah pemikiran manusia. Tempat mengundi boleh ubah, tapi pemikiran manusia ini suka kita ubah. Jadi ini akan memberikan kesan dan ia sebenarnya berlaku disebabkan oleh perubahan struktur apabila berlakunya modernisasi itu yang tidak dapat dielak. Okey. Ya, Dr. Midin. Okey, Mas Haji, saya ingin tambah, kalau kita lihat, memang kebanyakan salah satu kata terma yang paling banyak diguna pakai dalam menuju PR14 ni ialah tsunami Melayu. Tapi bagi saya ada dua ataupun tiga definisinya dalam kita bercakap tentang tsunami Melayu. Orang politiknya selalunya akan memberikan definisi yang berbeza. Besar dan sebagainya. Sedangkan bagi kami pengkaji melihat bahawa amat sukar untuk kita mendefinisikan tsunami Melayu itu dalam konteks bahawa akan berlakunya perubahan satu blok pengundian yang besar. Okey, berlaku berasingkan yang sebelum periode 13. Dan saya rasa kalau kita melihat kepada apa yang berlaku dalam konteks pola pemikiran, trend dalam konteks pemikiran politik dewasa ini juga tidak menunjukkan adanya berlaku indikator bahawa pengundian besar secara blok besar-besaran ini akan berubah dengan drastik dalam Dr. Midin, kalau nak jadi tsunami atau tidak, kita tanya Hilal di Langkawi. Hilal, beri laporan anda di Langkawi pada malam ini. Macam mana Haji? Apa yang berlaku di Langkawi pada malam ini, Hilal? Silakan. Okey. Apa yang berlaku sekarang ni dekat Langkawi adalah siri jelajah Pakatan Harapan yang mana kalau anda boleh lihat di belakang saya ni,
ada kurang-kurangnya 3,000 individu ataupun mereka yang hadir untuk mendengar sendiri amanat dan juga ucapan daripada pimpinan Pakatan Harapan yang mana kehadirannya adalah membabitkan pengurusi Pakatan Harapan sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama isteri Tun Dr. Siti Asmah, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Presiden Parti Keadilan Rakyat, Sri Muhyiddin Yassin dan juga Saudara Ahmad Tabu yang juga ada di sini baru saja menyelesaikan ucapannya sendiri. Turut sama dia adalah Datuk Seri Lutfi Mahathir. Dan kalau bercakap tentang tsunami Melayu, saya sempat juga bertanya kepada orang dekat Kedah dan juga kita Perlis, bagaimana, apa pandangan mereka sekiranya orang Melayu katanya nak berubah, dan itu yang cuba dibincangkan dalam bentuk tsunami Melayu. Tetapi kalau dibincangkan perkara ini di Perlis, ianya tidak begitu lantang bagi mereka untuk bercakap tentang apakah angin perubahan yang mereka mahukan, kerana rata-rata mereka mungkin tidak mahu mengeluarkan sebarang pendapat, tidak mahu mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung mahu perubahan ataupun tidak. Tapi kalau bercakap perkara ini di Kedah, rata-rata orang Kedah ni dia sekarang ni ada dua perkara yang menjadi perkara yang sangat penting yang menjadi pegangan mereka pada ketika ini. Pertamanya adalah apa perkara yang mungkin boleh membanggakan negeri dan juga negara. Kedua ialah kepimpinan. Siapakah pemimpin yang akan memimpin negara dan siapakah pemimpin itu yang betul-betul boleh bawa jenama negeri dan jenama negara lebih baik antara bangsa. Itu antara perkara yang menjadi intipati penting dalam kalangan pengundi-pengundi yang ada di Kedah terutamanya, kerana bagi mereka kami dah pernah berubah. So, apa kisahnya kalau kerajaan berubah sekalipun? Itu antara kata-kata kunci yang memang saya boleh katakan kebanyakan mereka berani cakap tentang benda ni. Itu yang saya yakin dan percaya bahawa demokrasi yang wujud dalam negeri Kedah ini sangatlah subur, kerana mereka cukup terbuka dengan apa saja yang boleh ataupun apa saja yang akan ditawarkan oleh mereka yang bakal bertanding. Dan untuk pengetahuan Haji Nazri dan juga panel yang ada pada malam ini, dijangkakan juga malam ini Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin akan memberi tahu beliau adakah benar beliau akan bertanding di Parlimen Langkawi. Kita nantikan laporannya selepas selesai sahaja ucapan beliau yang dijangka bakal berlangsung sekitar setengah jam atau 45 minit dari sekarang. Terima kasih Hilal. Lintas langsung kami melalui Skype di Langkawi. Kami masih belum mendapat kepastian sama ada Tun Dr. Mahathir akan bertanding di Langkawi. Terus bersama kami kerana Hilal akan memberikan laporan terperinci dalam buletin awani. Dan akhir sekali Dr. Awang dan juga Dr. Hamidin, dengan segala perincian rakan-rakan dan juga analisis kita pada malam ini, tetapi orang Melayu ini masih melihat political preference mereka begitu dominan sejak dahulu lagi. Isu berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam dan juga kedudukan bahasa Melayu itu akhirnya juga berada di dalam kotak pemikiran mereka. Walaupun mereka melihat perubahan, mereka terbuka tentang perubahan, mereka melihat kepimpinan, mereka melihat jenama apa yang dikatakan oleh Hilal tadi. Adakah di kawasan-kawasan yang begitu kuat dengan cara pemikiran tradisional ini akan ada shift ataupun masih kekal status quo-nya, Dr. Hamidin? Saya melihat bahawa bagi saya orang Melayu bukan sahaja sudah mengalami perubahan, tapi sedang mengalami perubahan yang amat drastik. Jadi jika parti-parti politik merasakan bahawa argumen mereka, hujah mereka masih lagi sama dengan 10 atau 20 tahun yang lalu untuk menarik minat, mempertahankan agenda politik mereka, saya rasa mereka akan berdepan dengan satu masalah yang besar. Maksud saya dalam konteks ini ialah di mana saya melihat masyarakat Melayu bukan sahaja mahukan perubahan, tetapi juga merasakan bahawa perubahan itu sedang berlaku depan mata mereka dan mereka ingin menyertai perubahan itu. Dan itu saya rasa amat penting dalam bagi mana sahaja parti politik untuk memastikan bahawa mereka memenuhi cita rasa itu. Okey, Dok Awang 30 saat. Okey, saya lihat yang memang disebut gelombang, tapi apa yang saya rasa itu lebih kepada tidal wave. Gelombang pasang surut. Dekat Langkawi pasang gelombang dia begitu kuat. Tapi di Perlis pula surut agaknya. Sentimen tak berapa kuat. Ini untuk mengatakan ia merupakan satu tsunami Melayu, saya anggap ia belum. Ia masih lagi gelombang pasang surut. Yang pasang dekat Langkawi, yang surutnya di Perlis. Tidal wave. Jadi ini merupakan satu gerakan
suara yang sedang meningkat dari semasa ke semasa, bagus dari segi dinamika politik di negara kita, dan akhirnya bergantung kepada rakyat atau orang Melayu. Sejauh manakah mereka mahu memperbarui tradisi. Sebab dalam perubahan ke arah menuju moderniti atau kesinambungan budaya politik, mereka masih lagi terikat dengan tradisi. Ini yang berlaku. Dr. Awang kena datang lagi, Dr. Hamidah kena datang lagi. Kan kita kata pun itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa terus bersama kami. Kami memberikan liputan komprehensif Malaysia Memilih di saluran 501 Esrawani, di sosial media Esrawani dan juga di esrawani.com, dan jangan lupa juga rakan kami Sinar Harian sentiasa mendokongi setiap laporan kami dan juga kami memberikan liputan secara terus kepada anda di rumah. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.